3 surah yang menjadi pilihan umat akhir zaman. Okay, siapa umat akhir zaman? Kitalah umat akhir zaman. Lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka bermulalah zaman ataupun masa bagi menitinya as-sa'ah ataupun hari kiamat. Okay, bila saya tak tahu, semua tak tahu, hanya Allah yang maha mengetahui. Lahirnya Nabi Muhammad SAW bermula di situ akhir zaman. 3 surah yang saya katakan awal tadi ialah surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, surah Al-Baqarah. Yang pertama ialah surah Al-Mulk. Okay, surah Al-Mulk ni antara surah yang pendek lah untuk ulama sarankan kita hafal sebagai penguat kita sebagai umat akhir zaman. Surah Al-Mulk ni dia berada di belakang-belakang Quran, ataupun surah ni dikenali sebagai surah Tabaraka. Okay, kenapa surah Tabaraka? Kerana diawali dengan ayat pertama iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, awal-awal tu kalimah tabaraka. Okay, jadi ulama menyarankan ataupun kita boleh menghafal surah Al-Mulk ni tidak mustahil untuk kita hafal. Dia ada 30 ayat. Okay, satu hari kita boleh mulakan dengan satu ayat. Okay, hafal, cuba hafal satu ayat. Cuba amati maksudnya, cuba kenal huruf satu-satu untuk sebutkan. Okay, sebulan kita dah boleh habiskan satu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni juga bagus kita bacakan sebelum tidur, sebab surah Al-Mulk ni kelebihannya melindungi kita daripada azab kubur. Salah satu daripada ataupun selepas manusia mati, kita akan tinggal dalam kubur ataupun kita duduk di kubur sementara menunggu waktu hisab dan seterusnya. Azab kubur ni dia bergantung kepada amalan kita di dunia, iaitu dengan membacakan Quran ataupun khususnya surah Al-Mulk ni kita boleh mendapat keberkatan, mendapat kelebihan, dilapangkan kubur serta dilindungi daripada azab kubur. Surah yang kedua iaitu surah Al-Kahfi, surah yang sangat popular ataupun dikenali elok diamalkan pada hari Jumaat dengan bacaan ayat pertama ataupun ayat surah Al-Kahfi. Bagi yang mampu kita habiskan satu surah, ataupun tidak mampu kita boleh bacakan ayat pertama sehingga ayat 10 dan juga sama pada ayat 100 hingga 110. Okey, ada 110 ayat untuk cara kita membacakan ataupun menghafal surah Al-Kahfi ni. Satu hari lebih kuranglah satu hari satu ayat ataupun 2-3 ayat secara konsisten. Ada 110 ayat. InsyaAllah selama 4 bulan lebih kita boleh menghafal surah Al-Kahfi. Okey, boleh cuba dengar selalu dan membiasakan daripada bacaan-bacaan surah Al-Kahfi. Okey, kelebihan surah Al-Kahfi ni jika kita amalkan ataupun dah hafal, kita boleh amalkan, dia menjadi salah satu surah pelindung umat akhir zaman daripada Dajjal. Seperti kita maklumlah, Dajjal ni merupakan makhluk Allah yang akan menguji keimanan manusia di akhir-akhir sebelum pada detik hari kiamat. Jadi ulama ada mentafsirkan bahawa bagi orang yang menghafal dan juga mengamalkan surah Al-Kahfi ni akan diberikan cahaya daripada hujung rambut sehingga hujung kaki pada mahsyar kelak. Kita ni kelihatan pada waktu mahsyar. Mahsyar ni sangat ramai, jutaan umat daripada umat Nabi Adam sampai zaman kita ni, sangat ramai orang. Jadi kita ni antara, jika kita mengamalkan surah Al-Kahfi, surah pelindung daripada Dajjal ni, dan dia beri kelebihan, tubuh badan kita bercahaya pada waktu mahsyar. Okey, rugi tak ataupun nak tak kita dapatkan peluang ni selagi ada masa ni untuk kita cuba mengamalkan dan cuba menghafal surah Al-Kahfi. Surah yang ketiga ialah surah Al-Baqarah, iaitu surah kedua dalam Al-Quran selepas Al-Fatihah. Okey, kita semua maklum surah Al-Baqarah ni sangat panjang dan ia mempunyai 286 ayat. Okay, tapi tak mustahil juga untuk kita hafal. Okay, boleh kita ambil peluang untuk menghafal surah Al-Baqarah, dan dia boleh memakan masa sehingga 6 bulan lebih lah jika kita konsisten satu hari 2 atau 3 ayat. Surah Al-Baqarah ni juga dapat menyelamatkan kita pada keadaan huru-hara di waktu mahsyar nanti. Okay, selain itu surah Al-Baqarah ni juga dapat melindungi kita khususnya di rumah ataupun di tempat kediaman kita daripada gangguan jin, syaitan ataupun sihir. Bagi rumah yang selalu mengamalkan surah Al-Baqarah, khususnya orang yang membaca ataupun rumah yang dipasang dengan rumah yang didengari dengan surah Al-Baqarah, boleh melindungi daripada gangguan jin dan syaitan. Dalam surah Al-Baqarah juga diambil untuk membacakan untuk bacaan ruqyah, iaitu merawat penyakit sihir. 3 surah yang disarankan oleh ulama untuk kita bersedia sebagai pelindung kita
pada akhir zaman. Okey, bukan bermakna surah-surah lain tidak boleh diamalkan. Boleh, jika kita mampu kita amalkan lagi dan kita cuba menghafal surah-surah tersebut. Lebih-lebih lagi surah lazim, dan kita kena yakin dan ikhlaslah bahawa amalan kita ni diterima oleh Allah dan mendapat manfaat daripada kelebihan surah tersebut. Sebagai penutup berkaitan dengan bacaan Quran ataupun hafal Quran, ada yang kata, Ustazah, saya ni nak menghafal jauh lah, sebabnya nak membaca pun merangkak-merangkak lagi. Okey, jangan putus asa, teruskan belajar mengaji, teruskan belajar membaca supaya dapat bacaan yang baik. Seterusnya, tidak mustahil untuk kita menghafalkan surah-surah yang kita baca. Sebagai penutup, bagi yang tidak mampu membaca Quran dengan baik, boleh cari ataupun boleh belajar mengaji. Carilah tempat-tempat ataupun seseorang, gurulah yang boleh membimbing kita membacakan Quran dengan baik. Okay, yang kedua, bagi yang mampu membaca Quran dengan baik, teruskan membaca, jangan tinggal, sebabnya banyak sangat manfaat membaca Quran. Lebih-lebih lagi kepada kita lah sebagai umat akhir zaman, manfaatnya selepas mati. Dia tak nampak sekarang, dia nampak pada waktu kita seorang-seorang nanti, bermula dengan waktu dalam kubur kita seorang-seorang. Tak ada siapa lagi yang boleh menyelamatkan kita melainkan Al-Quran dengan izin Allah. Dapatkan peluang ini, penuhkan masa kita untuk kita membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi selepas waktu solat, kita jadikan dia sebagai rutin. Lama-lama dia akan jadi terbiasa. Semoga sedikit perkongsian kita boleh amalkan dan saya juga mendapat saham daripada perkongsian ini. Semoga kita semua istiqamah dan juga berterus dalam membacakan Al-Quran.